A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamamil khair. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini di wadah online. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dalam keadaan sihat insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan dengan perkongsian kita dengan beberapa hadis-hadis Nabi SAW berkenaan amalan yang menjamin kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita telah bincangkan pada minggu lalu berkenaan sifat sabar dan kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana telah kita bincangkan berkenaan hadis seorang perempuan yang berkulit hitam yang mana dia mengadu bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia mengadu akan penyakitnya yang penyakit sawannya. Kemudian apabila dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia beritahulah yang mana apabila dia ini apabila terkena sawannya, maka dia akan auratnya akan terbuka dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun beritahu kepada beliau, sekiranya dia ini, wanita ini boleh bersabar, maka dia akan mendapat syurga Allah Subhanahu Taala walakil jannah. Kalau tidak, boleh saja Rasulullah SAW mendoakan supaya ia disembuhkan. Jadi dalam hal ini wanita itu tadi memilih untuk apa? Memilih untuk bersabar, dan kata Nabi SAW, walakil jannah, dan bagi dia adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia minta juga supaya Nabi doakan agar apabila dia terkena penyakit ini, dia auratnya terjaga daripada terbuka ataupun dilihat oleh orang ramai dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, hadis ini ia menunjukkan berkenaan sifat sabar dan redha seseorang itu terhadap terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam penyakit. Dalam, kalau kita lihat, kita masih lagi bincang bab ujian pada tubuh badan dan juga diri seseorang, kehidupan seorang muslim. Baik, jadi itu telah kita bincangkan pada minggu yang lalu. Dan insya-Allah pada minggu ini kita akan sambung sedikit sebanyak berkenaan perkara-perkara yang masih lagi dalam topik ujian pada tubuh badan dan juga kehidupan seorang muslim, yang mana dalam sebuah hadis yang ingin saya kongsikan sekali lagi pada malam ini insya-Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Yang bermaksud apa? Tidak ada seorang hamba yang mengalami penyakit ta'un. Penyakit ta'un adalah satu penyakit pada ketika zaman dahulu, yang mana penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan penyakit ini boleh berjangkit. Jadi kemudian dia berdiam tetap di negerinya dalam keadaan sabar dan dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sambil ia mengetahui bahawa apa yang dialaminya adalah apa yang telah ditakdirkan Allah baginya. Nescaya ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi daripada hadis ini, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, menunjukkan apabila seseorang hamba itu mengalami penyakit ta'un, penyakit yang berbahaya, penyakit yang berjangkit,
Jadi kalau pada zaman itu penyakit yang namanya taun, penyakit yang bahaya. Jadi kalau kita lihat dengan konteks kita pada hari ini, yang memang sangat sesuai lah hadis ini. Yang mana konteks pada hari ini, begitu juga kita sedang berhadapan dengan penyakit, berhadapan dengan wabak, yang mana wabak ini atau penyakit ini juga berbahaya dan dia juga boleh berjangkit. Kita boleh menjangkiti penyakit itu, dan berbahaya kerana apa? Ia boleh membawa kepada maut, kesakitan kemudian maut. Jadi penyakit yang kita sedang alami ataupun kita sedang hadapi, musim ataupun suasana keadaan penyakit COVID-19 ini, yang mana ia juga penyakit yang berbahaya dan berjangkit. Dan jadi kalau kita lihat daripada hadis ini, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Dia tetap duduk diam, berdiam tetap di negerinya dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia berada di negeri itu, kalau kita lihat daripada beberapa hadis-hadis yang lain berkenaan penyakit, Nabi pun ada kata apa, sekiranya seseorang itu mempunyai penyakit dan penyakit ini berbahaya dan penyakit ini boleh berjangkit, maka sekiranya dia berada di kawasan itu, maka dia mesti hendaklah duduk di kawasan itu, tidak boleh keluar. Dan orang lain yang berada di kawasan yang sihat tidak boleh masuk ke daerah, tempat atau kawasan yang mempunyai penyakit. Jadi orang yang seperti ini, yang ada sifat sakit taun. Kalau yang zaman sekarang ni, kita mungkin siapa yang mempunyai sakit COVID contohnya, ataupun suasana keadaan yang dalam keadaan berbahaya, dalam suasana berpenyakit, kawasan itu, orang-orang di situ mesti duduk di dalamnya. Fayamkuthu fi baladihi, di negerinya sabiran, dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Jadi orang-orang yang seperti ini, dia sabar, dia mengharapkan pahala, dan ya'lamu, dan mengetahui benda penyakit ini semuanya itu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka nescaya ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Dan kita tahu kelebihan orang yang mati syahid pasti mendapatkan apa? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat pada konteks kita pada hari ini, kalaulah kita mempunyai, na'udzubillah, mempunyai penyakit yang berbahaya yang boleh menjangkit, jadi kita disuruh untuk tetap berada di suatu tempat dan tidak boleh keluar daripada tempat itu. Dan kita mesti duduk di situ dan dalam keadaan kita bersabarlah. Contoh macam sekarang ni, kita tak boleh keluar negeri, di Singapura tak keluar mana-mana. Kan? Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan kita berhadapan dengan wabak yang berbahaya. Jadi kita pun sabar dengan penyakit-penyakit yang ada. Kita tak keluar mana-mana, kita duduk di suatu tempat, dengan dalam waktu yang sama kita bersabar dan kita mengharapkan pahala. Bukan hanya sekadar sabar saja, tetapi dalam waktu yang sama kita mengharap, dengan kita sabar atas ketentuan Allah Subhanahu Taala ni, kita supaya mendapat balasan yang baik. Jadi orang yang seperti ini, maka dia akan mendapat balasan orang yang mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini, kelebihan orang yang betul-betul dapat bersabar dan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan mendapat seperti orang yang mati syahid, ganjarannya, kelebihannya. Jadi kita boleh lihat juga daripada hadis ini tentang penyakit taun ini, penyakit yang berjangkit, yang berbahaya. Jika seseorang itu mengalami penyakit ini dan dia boleh bersabar. Dan contohlah kalau dalam keadaan kita sekarang ni, orang yang terkena penyakit COVID, kalau dia terkena dan dia boleh untuk apa? Untuk bersabar dan dia redha, ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Taala. Datangnya pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat sabar dengan ketentuan ini, insya-Allah dia mendapat kelebihan seperti mana yang telah dikatakan oleh Nabi SAW. Dan kalau dia mati sekalipun, mati dia itu
dalam keadaan orang yang mati syahid. Masya-Allah, tabarakallah. Nampak tuan-tuan? Bukan mudah kita nak dapat ganjaran mati syahid tu. Ada orang yang keluar berperang. Tapi kalau kita pernah lihat daripada hadis-hadis yang sebelum ni, pernah juga saya bincangkan juga. Pernah satu ketika yang mana seorang apabila dia telah mati syahid, kemudian di hari akhirat, kemudian dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kamu lakukan sewaktu di dunia kamu? Dia kata, aku telah berjuang di jalanmu, aku telah berperang di jalanmu. Kemudian kata Allah apa? Kamu berbohong. Walhal kamu mati, kamu berperang supaya kamu apa? Supaya kamu mahu ingin dikenali sebagai pahlawan. Supaya kamu ingin dikenali sebagai orang yang kuat. Jadi Allah kata Allah apa? Maka orang ini akan disuruh untuk dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya dia ini walaupun daripada luar kacamata kita, orang yang di luar yang nampak dia saja zahir, nampak dia mati syahid. Walhal dalam hatinya itu tidak ada keikhlasan ataupun kejujuran di dalam hatinya. Matinya itu ada niat-niat yang lainnya. Kan? Jadi kalaulah seseorang itu dapat betul-betul dia sabar dan dia reda dengan penyakit yang dialaminya dan dia tahu ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sabar, kemudian dia matinya itu mati dalam keadaan syahid. Masya-Allah, tabarakallah. Tetapi dalam hadis ini, bahkan kita lihat kalau dalam hadis ini, dia sebenarnya tidak sebut sekira orang itu perlu mati akibat penyakit ataupun tidak. Dia tak sebutlah. Tapi kalau orang itu mati, pasti ganjarannya mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mati dalam keadaan syahid. Orang yang syahid pasti mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana kalau orang itu tak mati? Dia kena penyakit yang berbahaya, dia kena penyakit yang berjangkit. Contohlah dia kena penyakit COVID, na'udzubillah min dzalik. Kemudian selepas tu dia pergi berawat, pergi go treatment lah, pergi treatment, lepas tu pergi buat rawatan dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah dia sembuh, dia pulih. Dia tak mati. Jadi bagaimana keadaan ni? Adakah dia dapat sama seperti yang dikatakan tadi itu, mendapat syurga Allah SWT seperti orang mati syahid, atau bagaimana? Dalam hal ini, sekiranya orang ini, sekiranya dia dapat disembuhkan dan dia berterusan, orang ini walaupun dah disembuh, kemudian dia berterusan dengan sifat sabarnya, dia berterusan dengan sifat redanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sentiasa mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang seperti ini insya-Allah kedudukannya itu di sisi Allah SWT adalah kedudukan yang mulia, iaitu seperti seorang yang mati syahid. Masya-Allah. Jadi dalam bab ini kita lihat berkenaan tentang perlunya ada sifat sabar dalam jiwa kita ini apabila kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian pada diri kita, ujian pada tubuh badan kita, ujian dengan penyakit. Macam sekarang ni kita diuji juga, walaupun kita alhamdulillah kita tidak uji dengan tidak kena penyakit tu, alhamdulillah. Tetapi kita diuji dengan keadaan kita yang sedang sedang berpenyakit, kan? Jadi kehidupan kita pun payahlah, semua susah. Nak buat itu tak boleh, nak keluar negeri tak boleh, kan? Lagi apa? Nak pergi masjid pun bukan mudah nak pergi, nak solat jemaah, nak kena buat booking dulu, nak kena register dulu, nak kena scan IC dulu, semuanya nak kena buat. Tak pernah pun kita terfikir nak masuk masjid itu perlu kita scan bawa IC, bawa pasport atau bawa kad pengenalan atau identiti lah untuk masuk ke masjid untuk solat. Tak pernah kita terlintas dalam fikiran kita perlu berlaku sedemikian, tetapi benda ni berlaku. Tapi bagaimana dengan keadaan kita? Adakah kita boleh bersabar dengan apa yang berlaku keadaan sekarang ni? Ataupun macam mana? Atau kita nak salahkan takdir ke? Atau kita nak salahkan orang-orang lain ke? Orang sekeliling ke? Nak salahkan siapa-siapalah yang dia rasa boleh dipersalahkan? Atau dia boleh bersabar dan dia reda dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ni sekarang sedang diuji. Jadi kalaulah kita dapat bersabar seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, dia dapat sabar dan dia reda
Ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadikan penyakit juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga yang beri penyakit ni. Dan kita tidak tahu kenapalah, bagaimana. Adakah penyakit ini disebabkan Allah murka terhadap kita ke, Allah marah dengan kita ke, ataupun Allah sengaja nak uji manusia, nak lihat, nak uji kesabaran ke, ataupun Allah nak uji intelek ke, supaya manusia ni jangan sombong. Kadang-kadang manusia ni kan sombong. Lagi-lagi dengan keadaan kita sekarang era teknologi canggih, perubatan pun canggih. Tetapi Allah uji dengan penyakit yang virus yang sangat halus, yang mana ianya menjejaskan seluruh manusia di dalam dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagaimana kita nak reaksi terhadap itu? Kita nak salahkan takdir, ataupun kita sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat sabar, mudah-mudahan kita doalah, kita pun tergolong di kalangan mereka yang sabar dengan ujian pada tubuh badan, ujian dengan kehidupan, dan kita redha, insya-Allah balasannya pasti mendapat balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, bukan mudahlah untuk kita sabar. Kita cakap orang sabar, mudah. Tapi kalau kena pada diri kita, bukan satu perkara yang mudah. Kan? Baik. Jadi dalam hadis yang lain, yang mana Rasulullah SAW ada juga menyebut berkenaan apabila seseorang itu diuji dengan tubuh badannya, yang mana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi tentang kelebihan orang yang bersabar dengan ujian, yang mana kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis qudsi, "Falaysa min abdin Inna Allah qala idza batalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awwatuhu minhumal jannah yuridu ainaihi." Apa maksudnya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika aku menguji hamba-Ku dengan kehilangan penglihatan kedua matanya, sekiranya aku nak uji hambanya, tu, seseorang itu, dengan menghilangkan penglihatan matanya, kedua-dua matanya tu dibutakanlah, diuji dengan hilangnya penglihatan. Dan dia ini bersabar ke atasnya, sabar ke atas ujian, hilangnya penglihatan, maka aku, yakni Allah SWT, akan beri ganti bagi kedua matanya berupa syurga. Jadi hadis ini berkenaan orang yang dapat bersabar dan redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hal ini Allah nak uji seseorang itu dengan menghilangkan penglihatan kedua matanya. Allah uji, kasih buta. Yang kita tahu kan, mata ni sangat-sangat kita perlukan untuk buat kerja, untuk beramal, untuk beribadah pun, untuk melihat kepada pandangan-pandangan apa-apa sajalah. Kita nak, semua benda yang kita lakukan seharian ni perlu kepada penglihatan lah. Nak naik bas pun perlu perlu penglihatan, bas nombor berapa, kan? Perlu lihatlah macam-macam, nak seberang road pun nak kena perlu pada mata. Tetapi sekiranya lah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah butakan mata kita. Kalau kita dilahirkan buta tu lain cerita tu. Itu mungkin dah sebab dia dah terbiasa. Tapi sekarang ni bayangkan kita dah terbiasa dengan melihat, kemudian Allah tarik nikmatnya itu, Allah butakan mata kita, hilangkan penglihatan kita tu. Agak-agak kita ni boleh bersabar atau tidak? Ni satu tanda tanya. Boleh tak kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Memang betul, kita boleh pergi berubat. Kita boleh, kita disuruh, malah kita disuruh kalau boleh berubat, pergi. Tetapi kalau terlalu mahal, orang yang sakit, yang buta, yang matanya memang dah tidak berfungsi, antara perubatan ataupun cara nak
sembuhkan ni mungkin dengan cara apa? Transplant mungkin, ataupun dengan cara yang lebih mahal lah. Kadang-kadang kita tak mampu nak melakukan. Jadi sekiranya tak mampu, kita nak teruskan dengan tanpa penglihatan, mampukah kita untuk bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita nak salahkan takdir, atau kita nak salahkan orang lain? Contohlah selain daripada buta lah, contoh kadang-kadang kita lihat drama kan, drama ke apa, orang itu accident, kemudian kakinya lumpuh. Kakinya lumpuh, tak boleh berjalan, kan? Bila tak boleh berjalan tu, kalau kita lihat dalam drama-drama, walauhal dalam realitinya pun sama juga, berlaku juga. Kalau dalam drama-drama tu kadang-kadang dia sampai putus asa, sampai kadang-kadang putus harapan, disalahkan orang yang langgar dia, disalahkan takdir mungkin, kan? Jadi kadang tak semua orang boleh bersabar dengan ketentuan Allah, dengan ujian yang Allah telah berikan kepada dia. Tak semua orang boleh sabar. Mungkin kita seperti mana saya katakan tadi lah, mungkin kita boleh kata kita suruh orang sabar tu memang senang, tetapi kita yang, kalau kita kena pada diri kita, kita nak sabar tu boleh atau tak boleh? Itu soalannya tu. Kalau kita boleh bersabar, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat dalam hadis ini, yang mana fasabara, sekiranya orang ini dapat sabar, awattuhu minhumal jannah, akan aku beri ganti dengan apa? Dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dapat sabar dengan ketentuan Allah, sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita sabar, insya-Allah kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah ya. Kita nak sabar ni, kita cakap mungkin senang lah, kan? Tapi kalau betul-betul kita nak sabar tu bukan satu perkara yang mudah. Baik. Jadi dalam hadis yang lain juga, yang mana sambungan ataupun hadis yang lain yang berkenaan yang sama, yang mana dalam sebuah hadis kudusi juga, untuk menguatkan lagi maksud daripada apa yang telah kita bincang tadi, yaqulullah Subhanahu Wa Taala, Allah berkata, man adhabtu habibataihi fasabara wahtasaba lam arda lahu bithawabin dunal jannah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang aku ambil kedua penglihatannya, mana yang mengambil membutakannya lah, mengambil penglihatannya hingga dia menjadi buta, lalu orang itu dia ni bersabar dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia reda akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku tidak rela balasan baginya kecuali dia ni mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Allah tidak akan reda baginya balasan melainkan satu balasan, iaitu syurga. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang sabar, bagi mereka yang apabila diuji dia ni sabar. Jadi kalau kita terkena apa-apa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tubuh badan kita, kita diuji dengan penyakit. Sekarang macam-macam penyakit ada. Ada yang penyakit kronik, ada orang sakit lemah jantung, ada orang sakit ginjal, kan? Apa lagi? Ada orang sakit kanser, sakit yang boleh mendatangkan maut. Kadang-kadang penyakit itu tidak ada dia punya ubatnya. Bukan kata tak ada, mungkin ubatnya mungkin perlu kepada transplant mungkin. Perlu kepada macam ginjal kan, sebab dah rosak benda terpaksa transplant. Ambil ginjal yang baru. Itu pun kadang-kadang ujiannya juga. Bila dia digantikan dengan anggota-anggota yang ditransplantkan tu, kadang-kadang tak sesuai, tak serasi dan sebagainya. Bukan mudah. Dan harganya bukan harga yang murah. Nak buat transplant tu, harga yang mahal. Jadi kalau seseorang itu dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian terhadap tubuh badannya, dengan penyakit lah contoh, dan dia dapat bersabar dan dia reda, itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti
balasannya tidak lain tidak bukan adalah mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kadang-kadang kita mungkin ada orang terkena penyakit kanser ataupun penyakit yang memang tidak ada harapan pulih ataupun sembuh, kan? Kadang-kadang mungkin ada boleh hidup, doktor anggarkan hidup 2 tahun, 5 tahun, kan? Bagaimana reaksi kita ketika itu? Jadi kalau daripada hadis ini, kita disuruh untuk bersabar. Betul, kita go for treatment, pergi cari ubat yang boleh memberikan penyembuhan. Tetapi kalau tidak ada, bagaimana sikap kita terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita? Kalaulah kita dapat mengikut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah suruh sabar, dan orang itu boleh bersabar, dan dia redha. Ini semua ketentuan Allah, aku sabar aja. Kan? Walaupun dia terfikir dia akan tinggalkan isterinya, suaminya, anak-anak yang masih kecil. Nanti kalau aku mati nanti macam mana? Nampak? Banyak benda dia nak fikirkan. Tetapi dia boleh bersabar, dia tidak putus asa. Ini. Bukan sekadar sabar, tetapi lepas tu dia putus asa. Ini lain. Dia perlu bersabar dan dia tidak berputus asa. Dan putus asa ini pun bukan berputus asa ini bukan tidak dianjurkan di langsung untuk kita berputus asa. Jangan kita sekali-sekali berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya seorang itu dapat bersabar dengan ketentuan Allah, bersabar dengan segala ujian yang Allah berikan terhadap dirinya, maka tidak lain tidak bukan jawapannya, balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak mahu akan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Semua di antara kita mahu akan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma berbeza-bezalah cara kita untuk mendapatkan syurga Allah. Ada orang mendapat syurga Allah senang saja. Antaranya mungkin dengan ujian. Macam tadi hadis-hadis yang telah kita bincangkan tadi, dia dapat apabila dia diuji dengan penyakit yang berbahaya, kemudian dia bersabar, dia tak keluar mana-mana, supaya kalau dia duduk di satu tempat supaya tidak membahayakan orang lain. Kalau dia matinya dalam keadaan orang yang mati syahid, dan kita tahu mati syahid apa jawapannya? Balasan adalah syurga Allah. Jadi ada orang diuji dengan ujian penyakit, ada orang diuji dengan ujian-ujian yang lain. Tetapi pokok pangkalnya, bagaimana kita nak menghadapi ujian tersebut. Kalau kita dapat menghadapinya dengan positif, dengan kita bersabar dan kita redha dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah jawapannya, balasannya tidak lain tidak bukan kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, mungkin ini satu perkongsian yang mungkin sedikit ataupun ringkas, mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua yang mendengar, agar kita dapat mengikut seperti mana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis ini, semuanya itu dijamin oleh Nabi SAW untuk seseorang itu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk syurga ni, semua di antara kita mahu untuk mendapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana, ada orang, seperti yang saya katakan tadi, ada orang dengan pergi berjihad, ada orang dengan mungkin meninggal dunia disebabkan penyakit, tetapi dalam waktu yang sama dia ni sabar. Jadi seperti mana yang hadis-hadis yang baru kita bincangkan tadi, berkenaan kesabaran seseorang dan keredaannya terhadap segala segala yang telah tertulis ke atas dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah sekiranya dapat melakukan sedemikian, kita akan mendapat seperti mana dijanjikan oleh Nabi SAW, mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita ingatkan. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat melaksanakan dan kita dapat mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebahagiaan nanti di hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukuplah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini.
Saya rasa kita boleh tangguhkanlah dan kita jumpa nanti di minggu hadapan dengan amalan-amalan yang lain yang memudahkan atau membolehkan atau dijamin oleh Nabi SAW untuk seseorang itu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguhkan perkongsian kita pada malam ini dengan kita bertasbih kafarah dan juga membaca surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.